Apa khabar semua? Kalau anda nak tahu, pembuat kereta elektrik yang jual kereta diorang dekat Malaysia ni, semuanya tengah panik sebab Tesla bawa masuk Model Y yang harga dia di bawah 200,000. Dulu Model Y ni, dealer Recon bawa masuk, harga dia dekat setengah juta. Beli baru sekarang, baru 200,000. Kereta EV lain macam BMW, Mercedes, Hyundai, even Kia pun yang EV6 tu, harga dia memang jauh lagi tinggi dari Model Y ni. Jadi mungkin kita akan dapat enjoy perang harga ni bila manufacturer terpaksa turunkan harga mereka. Mungkin anda dah perasan benda ni sebab even kereta yang bukan EV pun harga dah gila-gila sekarang ni. Contoh Civic baru 160,000, Accord Camry baru dah 200,000 lebih, Azia pun dah 50,000. Apa cerita ni guys? Tapi sebenarnya kan, kalau manufacturer rasa tergugat dengan Tesla ni sekarang, makin lama sebenarnya Tesla akan makin mengganas lagi dekat Malaysia ni. Jadi jom saya ceritakan macam mana Tesla ni boleh jadi sangat murah dan macam mana manufacturer lain akan struggle untuk lawan harga Tesla ni. Jadi first sekali, kalau anda nak tahu company kereta yang paling valuable dalam dunia ni sekarang ni adalah jeng. Kalau anda kata Toyota ataupun Volkswagen, maka anda tersilap. Sebenarnya Tesla lah company kereta paling bernilai dalam dunia sekarang ni. Walaupun Toyota dengan Volkswagen Group ni jual kereta paling banyak, tapi kalau combine market capital Toyota dengan Volkswagen Group pun tetap tak boleh lawan market capital Tesla. Dekat 1 trilion dia punya value. Sebab Tesla ni dia view diri dia sebagai robotic company, bukannya car company. Dari awal dulu lagi dia dah collect data untuk mantapkan lagi self-driving kereta Tesla ni, sampaikan dalam kereta tu dah macam ada AI. Memang awal-awal dulu susah lah diorang nak tembus market kereta ni, lagi-lagi dekat US. Orang kaya je boleh afford kereta ni. Tapi sekarang ni dia dah jadi company paling bernilai. Tapi kalau dia paling bernilai, mesti dia untung banyak kan? Kalau untung banyak, macam mana dia boleh jual kereta murah? Inilah rahsia kepada kejayaan Tesla yang mungkin manufacturer lain dah terlambat dah kalau nak ikut. Sebenarnya, Tesla ni bukanlah company yang baru. Diorang dah spend masa dan duit yang cukup banyak untuk develop kereta diorang. Yang menjadikan kereta Tesla ni dia boleh jual murah adalah sebab production dia sangat efisien. CEO dia Elon Musk tu sampai setiap hari lah tidur dekat kilang untuk sort out production problem ni. Memang orang lain pun guna robot juga, tapi Tesla ni lebih efisien lagi dari company lain. Bukan setakat dalam kilang tu je dia optimize, tapi kilang tu sendiri, size dia, location dia, position dia, semua dia optimize. Kebiasaannya kereta elektrik ni, manufacturer tu tugas dia mainly pasang saja. Bateri dia akan beli dari company lain. Mungkin software pun dari company lain, dashboard dari company lain. Tapi Tesla ni semua dia buat sendiri. Bateri pun dia buat sendiri dan paling penting software tu dia buat sendiri. Jadi bila software pun dia buat sendiri, dia ada total control untuk keseluruhan sistem kereta tu. Even owner Tesla yang lama pun masih happy lagi sebab masih dapat software update sampai sekarang. Kemudian Tesla juga dia tak takut untuk invest dekat machinery yang pelik-pelik for the sake of efficiency ni. Contohnya baru-baru ni Tesla beli mesin Gigapress. Biasanya kalau nak buat kereta kan, contohnya structure tu, dia akan buat part by part, lepas tu welding kan untuk sambung part-part tu. Tapi dengan mesin Gigapress ni, sekali dia press je, siap terus platform kereta tu. Dah macam buat kereta mainan. Kalau dulu tak ada orang berani nak buat ni sebab mesin tu memang mahal. Dan kalau nak casting komponen sebesar ni mungkin tak jadi sebab takut komponen tu rosak. Tapi Tesla invest juga dengan mesin gergasi ni. Even company yang buat mesin tu pun tak sangka ada customer nak beli mesin sebesar ni. Jadi bila dah boleh buat kereta sebenar dengan kaedah yang sama laju dengan buat kereta mainan, lama-lama kos akan jadi murah bila dah ada skill. Awal-awal memang mahal nak beli mesin tu, tapi bila dah jual banyak kereta, kos mesin tu akan jadi berbaloi. Dan memang sekarang banyak manufacturer lain pun nak beli juga mesin ni. Kemudian faktor lain yang menjadikan Tesla ni boleh lebih murah dari kereta lain adalah teknologi yang ada dalam kereta dia tu
ada manufacturer lain yang beli. Disebabkan dia buat bateri sendiri, komponen sendiri, manufacturer lain yang nak buat EV tapi tak ada teknologi ni akan beli dari supplier. Dan supplier dia pula adalah Tesla sendiri. Jadi macam mana EV lain nak bagi lagi murah kalau dia terpaksa beli barang dari Tesla? Sekarang ni bila semua orang dah berebut buat EV, barulah ada supplier-supplier lain untuk barang-barang ni. Tapi masalahnya Tesla ni dia dah mula dulu. Dalam bisnes ni, siapa yang mula dulu sentiasa akan ada advantage kalau dia keep up dia punya R&D. Makin lama advantage ni akan makin besar, itu yang orang lain susah nak kejar. Satu lagi advantage untuk orang beli Tesla ni adalah dia punya charging facility adalah antara yang paling mantap. At least dekat US sana, dan yang bestnya dah ada sikit dah dekat Malaysia. Nak buat kereta EV ni memang susah, tapi nak sediakan network untuk charging ni Tesla lah yang paling awal buat. Ini semua major investment tau. Sebab dia tahu antara ketakutan paling besar orang pakai EV ni adalah bateri tu habis tengah-tengah jalan. Jadi dia pun keluarkanlah initial investment untuk buat supercharging network ni. Lepas tu sekarang ni bila supercharger network dia dah besar, manufacturer lain boleh komplain pula kenapa tak boleh charge kereta dia orang dekat Tesla supercharger. Kan tak malu tu. Dia orang tak nak invest, lepas tu kutuk-kutuk bila orang tu tak bagi guna. Memang tak ada siapa boleh salahkan Tesla kalau dia tak nak buka charging station dia dekat manufacturer lain. Rugilah dia. Duit dia dah invest tapi orang lain boleh pakai. Tapi dekat Malaysia memang menteri dah cakap yang ada percentage supercharger akan dibuka pada EV yang lain. Kira baguslah tu. Lagi satu kenapa Tesla ni murah adalah dia sebenarnya jual terus kepada pengguna. Kalau manufacturer lain, dia buat kereta je tau. Untuk jual tu, dia suruh dealer yang jualkan. Tapi Tesla ni sebab dia jual terus kepada pengguna, dapat juga dia save cost dekat situ. Memang awal-awal pening kepala sebab nak kena set up macam-macam. Staff pun nak kena training dan sebagainya. Tapi in the long run, dapat jimat banyak duit dan kos kereta pun akan jadi rendah. Even servicing pun Tesla control sendiri kereta-kereta dia. Cuma of course, bila ada kelebihan, mesti ada kekurangan kan? Dan Tesla ni pun tidaklah kata sempurna. Model Tesla yang sebelum ni ramai yang komplain kualiti finishing dia tak berapa mantap macam manufacturer lain. Skrin tu pun lama-lama jadi kuning-kuning. Masalah ni bagi saya mungkin sebab Tesla ni company kereta yang tak ada pengalaman yang terlalu lama buat kereta berbanding dengan kompetitor dia yang lain. Tapi makin lama of course lah dia orang makin improve. Cuma kalau first time anda masuk Tesla ni, mungkin anda akan rasa pelik sikit sebab memang tak ada button-button apa. Ada steering, lepas tu skrin besar macam iPad. Itu saja. Orang kata kalau anda sukalah. Kalau tak sukalah. Tapi dengan harga yang bawah 200,000 untuk base model Tesla Y tu, mungkinlah dapat ubah beberapa orang yang tak suka tadi kepada suka. Tapi sebelum tu, kalau anda masih guna enjin biasa macam saya lah, bukannya guna EV, tapi anda tak mahir sangat pasal enjin ni, ini boleh jadi satu benda yang bahaya. Sebab kalau kereta tu masuk bengkel, kita tak faham satu apa pun mekanik tu cakap dekat kita. Jadi kita pun angguk-angguk je lah asalkan kereta kita tu siap dibaiki. Jadi dengan cara menambahkan ilmu anda pasal enjin, anda akan dapat faham apa yang mekanik ni cakap dan anda boleh decide nak beli yang itu ke, nak beli yang itu ke, nak tukar part ni ke. Bila dia bagi tahu tu, anda tahu apa benda yang rosak. Jadi untuk membantu anda menambahkan ilmu anda tentang enjin ni, saya jemput anda join kursus online Zero to Hero di mana ada 50 video dan lebih 5 jam konten untuk anda tahu semuanya pasal enjin. Segala sistem dalam enjin tu, segala komponen enjin. Contohnya macam ni ada ECU. Saya siap ajar lagi macam mana nak guna multimeter ni untuk check voltage dekat dalam kereta kita. Dan banyak lagi komponen-komponen lain. Semuanya saya ambil daripada enjin sebenar. Enjin ni kita ambil dari enjin Honda Jazz untuk buat kursus ni. Anda boleh layan dulu preview kursus ni, percuma saja saya buka, and then anda decide kursus ni untuk anda ataupun tidak. Jadi link untuk join saya letak dekat bawah dan sekarang ni masih ada 60% diskaun. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.